Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel Garden Hut. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan penonton-penonton daripada Indonesia kerana sudi support channel Garden Hut. Terima kasih kerana telah subscribe channel Garden Hut dan komen serta like dalam channel Garden Hut. Jadi kita ni serumpun dan bersaudara Garden Hut ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang penyokong-penyokong, supporters daripada Indonesia. Okey, pada video kali ini saya akan menjawab persoalan-soalan yang telah diajukan dalam video sebelum ini, iaitu video berkenaan cara membuat air hijau. Jadi banyak soalan-soalan yang saya terima berkenaan cara bagaimana membuat air hijau. Jadi membuat air hijau ni bukanlah satu perkara yang susah sebenarnya kalau kita tahu caranya. Jadi kat sini saya akan menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan pertama daripada Moba ML. Mana nak dapat air hijau tu bosku? Okey, air hijau ni pertama sekali anda boleh dapatkan untuk starternya anda boleh beli secara online lah. Dan cara yang kedua adalah kita buat sendiri, yang mana lebihan air kotoran daripada ikan laga ataupun lebihan air kolam ikan kita ambil dan kita letak dalam bekas dan biarkan air tu terkena pancaran cahaya matahari selama beberapa hari, dan secara semula jadinya air itu akan bertukar menjadi hijau. Jadi kita tidak perlu menggunakan kos yang tinggi lah untuk membuat air hijau secara semula jadi. Dan kita untuk jadikan dia lebih pekat, sebab itulah kita kena tambah baja, NPK, urea dan dedak padi untuk jadikan dia padu untuk kita bagi makan pada kutu air. Soalan kedua, jentik-jentik macam mana? Okey, kalau kita buat air hijau tu memang ada kemungkinan jentik-jentik akan datang, nyamuk akan datang dan bertelur lah di bekas air hijau tu. Dan kita kena tengok lah pagi-pagi, kalau ada jentik-jentik kita sauk lah bagi makan ikan. Tapi dia tak lama lah. Tapi untuk kalau di bekas yang kita letak kutu air tu, biasanya pada permulaan je lah, bila DM kita dafia makna tu tak banyak, kutu air kita tak banyak, jentik adalah bertelur dan ada jentik kan. Tapi bila kutu air kita dah banyak, lama kelamaan nyamuk pun dah tak bertelur lagi dekat bekas kutu air kita tu. Okey. Soalan seterusnya daripada The Torpedo. Kalau nak bagi makan guna air hijau, kena tukar bekas atau top up je air hijau? Okey, kalau kita nak bagi kutu air tu dengan air hijau, kita just top up je. Tak perlu kita salin air, kita tukar balik kan. Kita just top up je. Kalau air hijau tu dah mula jernih, biasanya kalau kita letak mula tu air hijaunya, bekas kutu air tu dia hijau lah. Tapi lama kelamaan dia akan menjadi jernih. Sebab apa? Kutu air tu dah makan air hijau tu. Jadi caranya kita kena top up. Jadi kat sini kita kena perhatikan selalu lah. Jangan bila dah jernih kita biarkan. Nanti lama kelamaan nanti kutu air tu tak dapat makanan. Jadi kita kena top up air hijau tu sentiasa lah ya. Okey, soalan seterusnya daripada Kamal Koirilinam. Ini Assalamualaikum bang, boleh tahu tadi bahan-bahannya untuk membuat air hijau apa ya bang? Okey, untuk kita buat air hijau yang padu ni untuk makanan kutu air, yang pertama kita perlukan starter air hijau lah.
seperti mana yang saya cakap tadi, kita boleh buat sendiri daripada air buangan dari bekas ikan. Kemudian kita letakkan di tempat yang terkena sinaran matahari paling optimal lah, paling banyak. Jadi dalam kelamaan air itu akan menjadi hijau secara semula-jadi. Dan bila dah jadi tu, kita ambil sedikit, kita masuk dalam bekas dengan 10 liter ataupun 8 liter air. Dan kita masukkan baja urea. Seterusnya baja NPK 15, 15, 15 dan juga dedak padi halus. Jadi barang-barang ni semuanya kita boleh beli secara online sahaja, ya. Baja urea, baja NPK, dedak padi halus, murah aja, tak mahal sangat. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Papa Jahat. Abang, kalau guna kutu air yang kita sauk sendiri tak boleh ke? Kena guna kutu air yang abang sebut tu juga? Okey, kita juga boleh boleh masukkan kutu air jenis lain selain daripada Dahmia Magna. Yang biasanya Moina lah, yang halus lagi. Tapi Moina ni dia agak sukar sikit lah. Kebiasaannya di farm-farm besar di Thailand tu dia guna Moina ni, tapi dia guna kolam yang luas. Sebab senang, airnya kadar pH nya boleh jaga. Dia cerewet sikit Moina ni, kena jaga pH air. Kemudian kadar amonia dalam air, semua tu kena ambil berat. Kalau kotor ke sikit je, matilah Moina ni. Tapi yang saya gunakan dalam video sebelum ni, kutu air jenis Dahmia Magna ni, dia lebih tahan lasak. Sebab tu kita lebih mudah lah. Kalau kita gunakan bekas yang kecil-kecil ni, biasa kita gunakan kutu air jenis Dahmia Magna lah. Ia lebih tahan lasak berbanding dengan kutu air Moina. Okey, soalan daripada Muhammad Noor. Dedak padi kasar boleh tak? Yang ni sekam padi. Okey, dedak padi kasar ni dia boleh tapi tak sesuai. Sebab apa? Kita biasa guna dedak padi halus. Sebab halus, sebab dia mudah nak meresap ke dalam air tu. Dan sebenarnya kalau kasar ni, dia nanti air hijaunya kotor jadinya, ada berkeladak nanti. Tapi kalau kita gunakan dedak padi halus, dia lebih senang nak larut dalam air hijau tersebut. Okey, soalan seterusnya daripada Pok Jak. Kalau tak ada dedak padi, jadi tak air hijau tu? Okey, kalau untuk soalan ni, kalau tak ada boleh kan, kalau kita tak gunakan dedak padi. Cuma mikrob tak dapat protein yang terdapat dalam dedak padi tu. Sebab itulah kita campurkan dengan dedak padi. Jadi macam orang kata ada kurang lah kan. Kalau kita masak nasi goreng tu, kalau kita tak letak garam, boleh makan, tapi kurang lah dia punya orang kata kesedapan tu kan. Jadi kita letak lah kan, bagus, supaya kutu air tu berselera nak makan. Jadi dia bila dia makan, dia dah kenyang, kemudian biasalah dia mengawan makin banyak lagi kutu air tersebut. Soalan daripada Aiman Adib. Tak payah guna EM ke? Okey, sebenarnya untuk cara yang saya tunjukkan ni, jadi kita tak perlu gunakan EM ya. Soalan daripada Muhammad Hafiz. Bagi air hijau pada DM tu perlu tapis dulu ke tak perlu? Okey, tak perlu. Boleh teruskan je masukkan air hijau tu ke dalam bekas DM. Tak payah kita nak tapis-tapis. Soalan daripada Empire 88910. Nak tanya ni pasal video ni. Baja tu NPK 15-15-15 warna biru ke hijau, atau baja NPK 16-16-16 ni NPK 16 warna biru? Okey, sebenarnya pasal warna ni tak penting ataupun jenama ke tak penting. Yang penting dia punya unsur tu. Unsur yang sesuai adalah 15-15-15 lah. NPK tu bermaksud N nitrogen, P fosforus dan K untuk kalium. Jadi unsur-unsur ni dia seimbang.
Jadi N ni, nitrogen ni untuk daun, P ni phosphorus untuk akar, dan K ni kalium untuk bunga. Tapi untuk kita gemukkan, biasanya orang panggil NPK 15 ni untuk baja gemuk, untuk gemukkan pokok. Jadi sebenarnya Chlorella ni juga adalah dari jenis tumbuhan. Jadi dia perlukan unsur-unsur ni supaya dia dapat berkembang dan lebih lebih pekat lagi. Sebab tu kalau tengok video dalam video sebelum ni, dia punya air hijau ni pekat sebab ada baja-baja ni ya. Harap dapat menjawab soalan. Okey, setakat ni saja soalan untuk video kali ini yang dapat saya jawab. Terima kasih kepada semua subscriber yang daripada Malaysia dan Indonesia. Terima kasihlah teman-teman daripada Indonesia kerana sudi support channel Garden Heart. Dan kita sebenarnya bersaudara lah. Dan saya pun bukanlah orang yang pandai, tapi apa yang saya tahu, saya sharekan, kongsikan bersama. Supaya apa? Supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada apa yang kita tahulah. Dan semoga video ni dapat membantu anda semualah dalam membuat air hijau. Jika anda ada persoalan lagi, anda boleh komen di bawah, dan saya akan cuba jawab satu persatu soalan yang anda rasa tak dapat terjawab tu. Okey? Terima kasih kerana menonton channel Garden Heart. Teruskan support channel Garden Heart. Terus kalau belum subscribe, sila subscribe. Dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.